Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas taufik dan hidayahnya dapat kita bersama dalam rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke 111 pada hari ini. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-55 hingga 57 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridu Allahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ. Maksudnya, oleh itu janganlah engkau tertarik hati kepada harta benda dan anak-anak mereka, kerana sesungguhnya Allah hanya hendak menyeksa mereka dengan harta benda dan anak-anak itu dalam kehidupan dunia, dan hendak menjadikan nyawa mereka tercabut sedang mereka berkeadaan kafir untuk mendapat azab akhirat pula. Dan mereka yang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahawa sesungguhnya mereka dari golongan kamu, padahal mereka bukanlah dari golongan kamu, tetapi mereka ialah suatu kaum yang pengecut. Kalau mereka dapat tempat perlindungan atau gua atau lubang dalam tanah, nescaya mereka segera menuju ke arahnya serta melompat masuk ke dalamnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah tu'jibuka pada ayat ke-55 surah At-Taubah bermaksud menarik hatimu. Kalimah ini diambil dari perkataan yang membawa maksud sesuatu yang menggembirakan hati yang biasanya disertai dengan rasa hairan dan tenang melihatnya. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku pemimpin umat. Oleh itu dapat dikatakan bahawa tuntutan tersebut turut ditujukan kepada seluruh umat Islam. Manakala kalimah yafraqun pada ayat ke-56 surah At-Taubah bermaksud sangat takut. Kalimah ini menunjukkan bahawa orang munafik bersifat penakut. Ketakutan yang menyelubungi jiwa orang munafik menyebabkan mereka tidak berani menghadapi atau menyatakan kenyataan. Jauh berbeza dengan orang munafik. Orang mukmin berani menghadapi hidup dan menghadapi kematian, serta berani menghadapi kenyataan dan menyatakannya. Sifat penakut membezakan orang mukmin dan orang munafik. Seterusnya pada kalimah yajmahun, ayat ke-57 surah At-Taubah, biasanya digunakan untuk menggambarkan keadaan seekor haiwan, seperti kuda liar yang berlari dengan laju dan takut, sehingga tidak menghiraukan segala perkara yang dihadapinya. Demikianlah gambaran keadaan orang munafik yang tamak dengan harta dan berusaha sekuat tenaga demi memperoleh harta tersebut.
Malah orang munafik turut menghalalkan segala cara dan tidak pernah puas dengan harta yang diperolehi. Mereka juga sentiasa khawatir akan kehilangan harta tersebut sehingga membuat jiwa mereka terseksa. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-55 hingga ke-57 surah At-Taubah ini dengan menyatakan sifat buruk orang munafik iaitu mereka selalu bersumpah setia dengan menyatakan bahawa mereka akan terus bersama kaum muslimin dan tidak akan berpaling. Namun hakikatnya mereka terdiri daripada kalangan orang yang pengecut dan tidak berani untuk menyatakan penentangan secara terbuka. Selain itu, mereka juga sentiasa berada dalam keadaan gelisah dan ingin memisahkan diri daripada masyarakat Islam dalam segala urusan mereka. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-55 hingga ke-57 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa Allah menghendaki untuk mengazab orang munafik dengan kesusahan mereka mengumpulkan harta di dunia, manakala di akhirat kelak mereka akan ditimpa dengan azab yang pedih. Orang munafik akan menghembuskan nafas terakhir mereka di dalam keadaan kafir. Oleh itu, mereka akan diazab di akhirat setelah menerima azab di dunia kerana segala amalan kebaikan yang pernah mereka lakukan tidak diterima disebabkan kekafiran mereka. Firman Allah ini memberikan pengertian bahawa segala amalan kebaikan yang telah dilakukan oleh orang munafik merupakan perbuatan yang sia-sia kerana tidak diganjarkan pahala dan langsung tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menyatakan lagi bahawa orang munafik ini bersumpah dengan nama Allah secara dusta bahawa mereka adalah satu agama dengan kaum muslimin, sedangkan hakikatnya tidak. Tetapi disebabkan mereka orang yang dalam ketakutan, maka mereka menuturkan sesuatu yang bertentangan dengan hati mereka. Mereka sangat benci untuk berperang bersama kaum muslimin. Mereka tidak ingin bergaul kerana mereka takut kemunafikan mereka tersingkap. Maka mereka menjauhkan diri daripada kaum muslimin dan hidup di tempat yang aman. Sekiranya mereka boleh hidup di dalam benteng-benteng atau di dalam gua atau di dalam lubang-lubang tertentu, mereka pasti akan bergegas masuk kerana menganggap tempat itu aman. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitab Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-55 hingga ke-57 surah At-Taubah ini, menjelaskan bahawa ayat ini memperingatkan supaya tidak takjub, kagum atau terpesona dengan harta-harta yang dimiliki oleh orang munafik. Harta yang mereka miliki hanyalah sebagai ujian kepada mereka sehingga mereka tidak mengenal erti rehat dan mengejar harta dunia yang hanya sia-sia. Hamka juga menyatakan mengenai kelakuan orang munafik yang bersumpah dengan nama Allah sewenang-wenangnya bahawa mereka beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan mereka tidak sebenarnya beriman. Perbuatan mereka ini jelas menunjukkan sifat pengecut yang berada di dalam diri mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-55 hingga ke-57 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-55 hingga ke-57 surah At-Taubah ini menjelaskan mengenai kelemahan orang munafik yang hanya mengejar harta dunia yang sia-sia dan apa yang dimiliki termasuklah harta dan anak-anak hanyalah sebagai ujian yang sentiasa merisaukan mereka. Selain itu, orang munafik juga merupakan tergolong dalam golongan penakut. Mereka hanya menggunakan nama Allah dan bersumpah bahawa mereka itu mukmin, sedangkan mereka hanya hendak menyelamatkan diri mereka sahaja. Dan mereka akhirnya mati dalam keadaan kufur. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-55 hingga ke-57 surah At-Taubah ini memberikan peringatan kepada kita supaya tidak
terpesona atau taksub dengan harta, kerana boleh jadi harta itu hanyalah salah satu ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji sejauh mana keimanan yang ada di dalam hati hambanya. Oleh itu dibimbangi, harta itu akan menjadi istidraj dan akan menarik manusia untuk melakukan perkara-perkara mungkar dan tidak melakukan kebaikan. Ingatlah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zibani ja'ian ursila fi ghanamin bi afsada laha min harsil mar'i 'alal mal." Tidaklah dua serigala lapar yang menghampiri seekor kambing lebih berbahaya baginya daripada kegairahan seseorang kepada harta dan kedudukan bagi agamanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis sahih. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-55 hingga ke-57 surah At-Taubah ini ialah: pertama, umat Islam hendaklah bersyukur dengan harta yang dimiliki dengan seadanya dan tidak terpesona dengan harta yang dimiliki oleh orang lain yang mungkin lebih banyak daripada dirinya. Hakikatnya, harta hanyalah salah satu ujian bagi manusia. Kedua, setiap orang Islam hendaklah melakukan segala perkara yang disuruh dan menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti keimanan. Selain itu, perbuatan kebaikan juga perlu dilakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala supaya amal tersebut diterima dan diberikan ganjaran pahala. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.